Assalamualaikum dan salam hormat. Anda bersama saya Miza Usni Muhammad dalam Berita Wilayah. Lembaga Tabung Haji TH akan menangguhkan semua urusan berkaitan operasi haji bagi musim haji 1441 Hijrah 2020 Masihi selaras dengan keputusan kerajaan untuk tidak menghantar jemaah haji negara ke Tanah Suci atas faktor keselamatan dan juga kesihatan. Dana Pengarah Urusan Kumpulan dan Ketua Pegawai Eksekutif TH, Datuk Nik Muhammad Hashyuddin Yusof berkata keputusan kerajaan menangguhkan pemergian kira-kira 31,600 jemaah haji Malaysia ke Tanah Suci pada tahun ini menunjukkan keprihatinan kerajaan yang amat mengambil berat aspek keselamatan, kesihatan dan kesejahteraan rakyat. Sehubungan dengan penangguhan ini, semua bakal haji yang giliran haji diperuntukkan pada musim haji tahun 2020 akan diberi keutamaan untuk menunaikan fardu haji pada tahun 2021. Jelas beliau, bagi bakal haji yang gilirannya adalah pada tahun 2021, mereka akan turut diberi peluang tertakluk kepada kekosongan kuota tahun semasa. Semua bayaran haji yang telah didebit akan dipulangkan semula mengikut kadar penuh ke dalam akaun TH bakal haji masing-masing dalam masa yang terdekat. Perkhidmatan e-hailing dan taksi dibenar beroperasi tanpa had masa dan kapasiti penumpang mengikut kapasiti kenderaan. Menurut Menteri Kanan Keselamatan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, pengangkutan awam lain seperti bas awam, feri, kereta api serta bas ekspres dan pesawat penerbangan juga dibenar beroperasi dengan kapasiti penuh. Keputusan itu dibuat selepas Kementerian Pengangkutan membentangkan SOP pengangkutan awam dalam mesyuarat khas Menteri-Menteri pagi tadi. Tambah Datuk Seri Ismail, SOP yang ditetapkan perlu dipatuhi pada setiap masa termasuk pemakaian pelitup muka, memuat turun aplikasi MySejahtera dan penggunaan cecair pembasmi kuman. Penumpang termasuk pemandu bas ekspres perlu memakai topeng muka pada setiap masa. Pengusaha bas perlu memeriksa suhu badan penumpang sebelum menaiki bas dan menyediakan topeng muka kepada penumpang yang tidak mempunyai topeng muka. Mereka boleh menjual topeng muka tersebut dan mereka perlu mensanitasi bas setiap selesai operasi mereka. Manakala pengangkutan awam yang lain seperti bas awam, feri, kereta api aliran ringan dan lain-lain juga kita benarkan untuk beroperasi dengan kapasiti penuh. Bagi mereka yang membenarkan penumpang, bagi kenderaan yang membenarkan penumpang berdiri, sebagai contoh LRT, MRT dan sebagainya, penumpang perlu mengawalkan diri penjarakan mereka supaya tidak berhimpit-himpit dan bersesak-sesak sewaktu mereka berdiri. Kerajaan juga bersetuju membenarkan kenderaan persendirian membawa penumpang yang bukan daripada anggota namun kapasitinya perlu mengikut saiz kenderaan. Baiklah saudara, sebelum ke berita seterusnya, kita ikuti dulu sidang media harian berhubung COVID-19 oleh Ketua Pengarah Kesihatan Datuk Dr. Nur Hisham Abdul. Menerusi pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan PKPP yang bermula semalam sehingga 31 Ogos depan, rakyat diletakkan sebagai barisan hadapan dalam usaha memutuskan pandemik COVID-19 bersama-sama Kementerian Kesihatan Malaysia KKM. Dan sehubungan itu, Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Adham Baba berkata KKM akan terus memberi penekanan terhadap pelaksanaan CAPP iaitu cegah, amal, patuh dan pantau kepada masyarakat dalam usaha memperkasakan program pengurangan risiko daerah DRRP. Pada masa yang sama, rakyat diminta muat turun aplikasi MySejahtera bagi mendapatkan maklumat paling tepat dan terkini termasuk komponen data harian kes COVID-19. Saya sendiri pun turun ke negeri-negeri untuk memperkenalkan dan juga pastikan pengukuhan kesihatan awam tu dilaksanakan. Yang ketiga ialah kita patuh kepada amalan-amalan tersebut dan kita mau pantau.
pantau ni boleh dilakukan oleh rakyat sendiri dan kita ada mekanisme tertentu di pusat kesihatan seperti ketua kepada pusat kesihatan ini boleh melaporkan kes-kes ke Jawatankuasa Tindakan Daerah setiap bulan. Tambahnya, kerajaan negeri turut berperanan menangani kawasan merah dan kuning serta mempertahankan kawasan hijau. Beliau yang ditemui selepas melawat klinik Bandar Alusta turut menyeru setiap anggota masyarakat terus mematuhi SOP seperti pemakaian pelitup muka dan penjagaan jarak sosial. Dan untuk perkembangan semasa laporan cuaca seluruh negara, kita ke Jabatan Meteorologi Malaysia bersama Azira Samsudin. Silakan Azira. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Laporan cuaca pada petang ini dimulakan dengan melihat corak carta angin di rantau negara kita. Pada ketika ini, secara amnya, angin yang merentasi rantau negara bertiup dari arah pelbagai hala di kawasan semenanjung Malaysia, manakala di sekitar negeri Sabah dan Sarawak pula menerima tiupan angin dari arah barat daya dengan kelajuan yang lemah sekitar 10 hingga 20 km sejam. Oleh itu, buat masa ini, Met Malaysia tidak mengeluarkan sebarang amaran angin kencang dan laut bergelora di mana-mana perairan negara. Menerusi paparan imej radar semasa pula, dapat diperhatikan di semenanjung Malaysia, hujan berserta ribut petir di 1-2 tempat kini sedang berlaku di bahagian pedalaman negeri Perak, Kelantan, Pahang, Selangor, Negeri Sembilan dan juga termasuk di selatan negeri Johor. Menjelang lewat petang nanti, diramalkan keadaan hujan berserta ribut petir di 1-2 tempat masih lagi tertumpu di sekitar kawasan pedalaman semenanjung, termasuk di kawasan pedalaman negeri Kedah, Kelantan, Terengganu, Pahang dan juga negeri Johor. Di negeri Sabah, buat waktu ini, hujan berserta ribut petir di 1-2 tempat kini sedang tertumpu di bahagian Sandakan dan juga Tawau, manakala keadaan yang sama juga diperhatikan di negeri Sarawak, iaitu hujan berserta ribut petir di 1-2 tempat kini sedang berlaku di hampir ke semua bahagian negeri berkenaan kecuali di bahagian Bintulu. Pada lewat petang nanti, diramalkan hujan berserta ribut petir di 1-2 tempat di negeri Sarawak akan berkembang meliputi hampir ke semua bahagian di negeri berkenaan, manakala di negeri Sabah pula hujan berserta ribut petir di 1-2 tempat dijangkakan akan berlaku di hampir ke semua bahagian negeri berkenaan kecuali di bahagian Kudat. Sekian sahaja info cuaca pada petang ini. Untuk dapatkan maklumat cuaca yang terkini, anda boleh layari laman sesawang kami di www.met.gov.my. Saya Azira Samsudin. Assalamualaikum. Ibadah haji untuk semua rakyat Malaysia bagi musim haji 1441 Hijrah ditangguhkan. Dana perkara tersebut diumumkan oleh Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Datuk Seri Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri hari ini. Dan keputusan berkenaan dicapai setelah mendapat titah perkenan yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Bilashah. Selain Malaysia, antara negara-negara lain yang turut menangguhkan penghantaran jemaah haji mereka adalah Indonesia, Singapura, Kemboja, Thailand dan Brunei. Saya mengambil kesempatan ini untuk merakamkan ucapan terima kasih kepada Kerajaan Arab Saudi di bawah kepimpinan Khadimil Haramain Asy-Syarifain Raja Salman Abdul Aziz atas usaha sungguh-sungguh dan penuh gigih dalam membendung penularan jangkitan COVID-19 di Tanah Suci. Menurut Datuk Seri Dr. Zulkifli, surat rasmi penangguhan ibadah haji untuk Malaysia telah disampaikan kepada Duta Kerajaan Arab Saudi ke Malaysia, Dr. Muhammad Saleh Tahir Bandin, selaku Menteri Haji dan Umrah Kerajaan Arab Saudi. Dalam pada itu, Ketua Pegawai Eksekutif Tabung Haji Datuk Nik Muhammad Hashuddin Yusof menjelaskan giliran bakal jemaah haji yang tidak dapat menunaikan ibadah tersebut tahun ini akan dibawa ke tahun depan. Semua bayaran yang telah dibuat oleh kepada tabung haji, kita akan pulangkan balik wang berkenaan ke dalam akaun
bakal jemaah, dan yang ketiganya bila kita kira keuntungan untuk tahun hadapan, kita akan andaikan duit ini tak pernah keluar daripada akaun, jadi mereka akan mendapat keuntungan yang sepenuhnya di tahun hadapan. Beliau turut memaklumkan kesemua rayuan bagi ibadah haji yang dibuat tahun ini adalah terbatal dan ini termasuk semua rayuan yang telah pun diluluskan. Baiklah saudara, seperti biasa petang ini kita ke lintas langsung negeri-negeri dan bersama Firdaus Arasi Idris untuk perkembangan di Sarawak. Silakan. Terima kasih Miza di Angkasa Puri. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita mulakan dengan perkembangan terkini wabak COVID-19 di negeri ini. Hari ini tiada kes positif dilaporkan, menjadikan jumlah kumulatif positif COVID-19 di negeri ini kekal sebanyak 556 kes. Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri JBPN Sarawak memaklumkan 5 lagi kes telah sembuh dan discharge dari hospital. Daripada jumlah itu, 4 kes dari Hospital Umum Sarawak dan 1 kes dari Hospital Bintulu. Setakat ini, jumlah keseluruhan pesakit sembuh adalah seramai 531 orang atau 95.50%. Manakala seramai 20 pesakit dalam siasatan dilaporkan dan 6 kes masih menunggu keputusan makmal. Hari ini juga mencatatkan seramai 5 individu dalam pemantauan PUS menjalani kuarantin sekaligus menjadikan jumlah keseluruhan PUS di 19 buah hotel adalah seramai 1,453 orang. Sementara itu, daerah Kuching, Semarahan dan Simunjan masih berstatus zon kuning, manakala 37 daerah berstatus zon hijau. Pemandu teksi di negeri ini yang berdaftar dengan Lembaga Perisinan Kenderaan Perdagangan LPKP Sarawak akan menerima bantuan kewangan sekali atau secara one-off berjumlah RM600. Bantuan tersebut yang diluluskan oleh Kerajaan Persekutuan melalui pakej perancangan ekonomi prihatin rakyat Prihatin adalah untuk membantu meringankan beban yang dihadapi pemandu teksi akibat COVID-19. Menteri Pengangkutan Datuk Lee Kim Shin berkata LPKP Sarawak telah menghantar 929 nama pemandu teksi kepada Kementerian Kewangan untuk menerima bantuan berkenaan. Beliau berkata bagi pemandu teksi yang belum berdaftar, dinasihatkan untuk mendaftar secara dalam talian di laman sesawang LPKP Sarawak atau hadir sendiri ke pejabat LPKP Miri, Sibu dan Kuching bagi membolehkan menerima bantuan berkenaan. Bercakap dalam satu kenyataan media di Kuching, Datuk Lee berkata kerajaan Sarawak sedar dan memahami kesukaran kewangan yang dihadapi oleh golongan berpendapatan rendah dalam meneruskan kehidupan seharian mereka di sebalik persekitaran yang tidak menentu dan mencabar akibat pandemik COVID-19. Tambahnya, bagi membantu golongan berkenaan, Kerajaan Sarawak memperuntukkan sejumlah RM2.75 bilion di bawah bantuan khas Sarawak Kusayang BKSS 1.0 dan 3.0. Antaranya bantuan untuk sektor pengangkutan termasuk bantuan sekali bayar RM500 kepada 199 orang penambang yang berdaftar dengan Lembaga Sungai-Sungai Sarawak, bayaran sekali bayar RM600 kepada pengusaha van dan bas sekolah, bayaran sekali bayar RM600 kepada pemandu van sewa dan penumpang berlesen serta bayaran kewangan sekali bayar RM600 kepada pemandu teksi. Sarawak menyambut baik langkah pembukaan semula sekolah secara berperingkat pada 24 Jun ini yang turut melibatkan lebih 41 pelajar tingkatan 5 dan 6 atas di negeri ini. Menteri Pendidikan, Sains dan Pendidikan Teknologi Sarawak, Datuk Seri Makin Manin Jawang berkata, kesemua pegawai pendidikan daerah serta pengurusan sekolah di Sarawak menggunakan pakai prosedur operasi standard SOP serta langkah-langkah yang disediakan Kementerian Pendidikan Malaysia dalam persiapan pembukaan semula sekolah. Mulai hari Isnin minggu hadapan, PPD dengan pegawai-pegawai dari Jabatan Pendidikan Negeri termasuk kementerian saya akan pergi melawat ke semua sekolah dalam tempoh 1 minggu supaya kita pastikan semua sekolah ini betul-betul prepare.
Mengulas isu warga pendidik dari Semenanjung, Labuan dan Sabah yang menghadapi kesukaran untuk kembali ke Sarawak berikutan jumlah penerbangan yang terhad, Datuk Seri Michael Manyin berkata kerajaan negeri akan menghulurkan bantuan bagi memastikan mereka berada di negeri ini sebelum 20 Jun untuk kembali bertugas. Guru-guru tersebut akan menjalani saringan kesihatan dan dikuarantinkan untuk 14 hari. Bagi guru-guru yang bertugas di kawasan bandar-bandar utama, mereka dibenarkan menjalani kuarantin di rumah masing-masing, manakala mereka yang bertugas di luar bandar terpaksa dikuarantinkan di hotel yang akan dibiayai Kerajaan Sarawak. Untuk rekod, terdapat 2,664 guru dari Semenanjung Malaysia, Labuan dan Sabah yang bertugas di Sarawak. Setakat ini dahulu berita dari Sarawak. Terus amalkan kebiasaan baru dengan kerap membasuh tangan. Pastikan penjarakan fizikal dan guna pelitup separuh muka ketika berada di kawasan umum. Kita kembali bersama Miza di Angkasa Puri. Baik, terima kasih Firdaus. Dan seterusnya kita bersama Imran Azmi Rosli untuk perkembangan berita di Sabah. Silakan Imran. Terima kasih Miza di Angkasa Puri. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kesemua 225 sekolah menengah di Sabah bersiap sedia dibuka semula 24 Jun ini dengan mematuhi prosedur operasi standard SOP yang ditetapkan. Pembukaan semula sekolah itu akan melibatkan 41,450 pelajar iaitu 33,409 pelajar tingkatan 5 dan 8,041 pelajar tingkatan 6 di 24 daerah seluruh negeri. Pengarah Pendidikan Sabah, Dr. Mistrin Radin berkata pembukaan semula sekolah itu hanya membabitkan pelajar yang akan menduduki Sijil Pelajaran Malaysia SPM, Sijil Vokasional Malaysia SVM, Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia STPM dan Sijil Tinggi Agama Malaysia STAM serta peperiksaan antarabangsa. Beliau ditemui RTM ketika membuat tinjauan persiapan pembukaan semula Sekolah Menengah Agama SMKA Kota Kinabalu. Dr. Mistrin berpuas hati dengan persiapan rapi sekolah-sekolah terlibat yang memenuhi prosedur operasi standard SOP Kementerian Kesihatan bagi mengurangkan risiko jangkitan COVID-19 dengan menyediakan arahan yang jelas termasuk garisan penjarakan sosial. Jabatan Pendidikan dan sekolah-sekolah sudah kita cukup sediakanlah apa yang perlu dibuat sebab kita pun tidak mahu ada nanti tiba-tiba pula ada kluster sekolah lah pula kan. Kita pun mau elak itu. Kita berusaha untuk mengelak ada kluster sekolah pula untuk COVID. Sementara itu, Pengetua SMKA Kota Kinabalu, Datin Hasnah Muhammad Yaakob berkata pihaknya telah membuat persiapan awal bagi memastikan semua SOP dipatuhi. Pemantauan pematuhan SOP sekolah-sekolah di Sabah diadakan serentak di 1,069 buah sekolah rendah seluruh negeri ini. Menteri Pembangunan Infrastruktur Sabah yang juga Naib Presiden Parti Warisan Sabah, Datuk Peter Anthony, mengaku tidak bersalah terhadap 5 pertuduhan berhubung pengubahan wang haram berjumlah 8.75 juta ringgit di Mahkamah Khas Rasuah Kota Kinabalu pagi tadi. Kelima-lima pertuduhan tersebut melibatkan urus niaga pembelian tanah di Tongot yang melibatkan pihak berkuasa kemajuan pekebun kecil perusahaan getah Risda. Datuk Peter berhadapan 2 pertuduhan di bawah Seksyen 4-1-A Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram dan Pencegahan Pembiayaan Keganasan 2001 berjumlah 3.75 juta ringgit yang boleh membawa hukuman denda tidak melebihi 5 juta ringgit atau dipenjara tidak melebihi 5 tahun atau kedua-duanya sekali. Manakala 3 lagi pertuduhan di bawah Seksyen 4-1-B Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil daripada Aktiviti Haram 2001 berjumlah 5 juta. Jika sabit kesalahan boleh dipenjara tidak melebihi 15 tahun dan denda tidak kurang 5 kali ganda atau nilai hasil aktiviti haram atau 5 juta ringgit yang mana lebih tinggi. Semua kesalahan dilakukan di Malayan Banking Berhad, Cawangan Kampung Air, Kota Kinabalu. Hakim Mahkamah Khas Rasuah Abu Bakar Manat membenarkan tertuduh diikat jamin sebanyak RM500,000 dengan 2 penjamin. Hakim juga memerintahkan Datuk Peter Anthony menyerahkan
mengesahkan pasport antarabangsa dan dikehendaki melapor diri ke pejabat SPRM Sabah 2 bulan sekali. Tarikh pengurusan dan sebutan semula kes ditetapkan 4 Ogos 2020. Pendakwaan dibuat Timbalan Pendakwa Raya SPRM Ahmad Akrab Gharib manakala Datuk Peter Anthony diwakili 4 orang peguam. Terdahulu Datuk Peter tiba di mahkamah kira-kira 8.15 pagi bersama-sama peguamnya. Pusat Sanctuary Gajah Borneo Kinabatangan meningkatkan prosedur operasi standard SOP selepas penguatkuasaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP. SOP itu termasuk prosedur dalam memberi rawatan kepada gajah yang diselamatkan serta tugasan normal baharu anggota kerja WRU di pusat berkenaan. Penolong Pengurus Unit Penyelamat Hidupan Liar WRU, Dr. Navanita Ropen berkata sepanjang tempoh PKP lepas pihaknya tetap memberi rawatan kepada gajah yang perlu diselamatkan di sekitar Kinabatangan, Beluran dan Telupit. Jelasnya tempoh lebih 7 hari diperlukan untuk merawat gajah cedera yang berisiko memudaratkan kesihatan haiwan tersebut. Gajah yang pulih akan dilepaskan semula ke lokasi haiwan tersebut ditemui. Kriteria dia di sini, kami punya target atau kami punya fokus di sini yang selalu bawa masuk sini ialah gajah yang sakit, yang kami tidak dapat rawat di field atau di tempat kita jumpa. Kalau rawatan itu perlu masa lebih daripada 1 minggu misal kata, kami akan bawa dia pergi sini. Beliau menyatakan demikian kepada RTM di Kinabatangan. Sejak dibuka September 2013, kira-kira 20 ekor gajah liar berjaya diselamatkan dan dirawat di pusat berkenaan. Baik saudara, sekian sumbangan berita dari Sabah. Berdayakan normal baharu, jaga diri, patuhi arahan pihak berkuasa. Pandemik COVID-19 belum berakhir. Kembali bersama Miza di Angkasa Puri. Silakan Miza. Baik, terima kasih Imran. Dan saudara, bagi memberi laluan kepada rancangan seterusnya, siaran berita wilayah di TV1 berakhir di sini dan diteruskan di saluran berita RTM dan anda boleh ikutinya di saluran My Preview 123. Persediaan industri perniagaan termasuk hotel dan juga restoran dalam menjaga prosedur operasi standard selepas kebenaran buka semula diberikan antara tumpuan lintas langsung dari Pulau Pinang hari ini. Jadi rakan setugar Rizauddin Roslan sudah bersedia di RTM Pulau Pinang. Silakan. Terima kasih rakan setugas. Biarpun Perintah Kawalan Pergerakan dan Perintah Kawalan Pergerakan bersyarat tamat dan digantikan dengan Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan, ia bukan bukti tamatnya perjuangan menentang COVID-19. Di perairan utara tanah air, Tentera Laut Diraja Malaysia TLDM bersama agensi lain terus menggambling tenaga menjaga kedaulatan perairan daripada pelbagai ancaman terutama pencerobohan pendatang asing tanpa izin parti. Menurut Pegawai Memerintah KDLQ, Kapten Syaful Nizam Abdul Manan, Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia APMM Pulau Pinang, Tentera Udara Diraja Malaysia TUDM antara yang terlibat sama membantu. Beliau mengendalikan kapal diraja KDLQ di perairan Selat Melaka Utara menerusi op benteng baru-baru ini. Kita ada laluan-laluan hotspot yang kita telah kenal pasti di bahagian utara ini. Jadi kita tumpukan hotspot ini yang mana kapal seperti kami ini kita pergi lebih jauh lah memandangkan kami ini kapal perang. Jauh 40-50 batu nautika daripada pesisir pantai. Kalau daripada Pening tu kita boleh berada jauh lah. Memastikan kawasan-kawasan hotspot ni, ancaman-ancaman ni belum sampai Pening lagi kita dah sekat, berjaya sekat di lautan
kawasan zon ekonomi eksklusif kita. Tambahnya, operasi berkenaan tidak tertumpu usaha memperkukuh sempadan negara semata-mata, sebaliknya turut berperanan sebagai benteng dalam menghalang kluster baharu ketika negara berperang pandemik COVID-19. Memasuki hari kedua pengoperasian semula, pastinya industri perhotelan di Pulau Pinang kembali bergerak aktif dengan pelbagai promosi meskipun perlu mematuhi norma baharu. Selaras kebenaran rentas negeri, industri perhotelan sudah bersiap sedia menerima kunjungan pelancong. Bagi memastikan prosedur operasi standard SOP dipatuhi, pengurusan hotel turut memberi taklimat kepada pekerja agar memantau jarak sosial pelanggan. Kita follow SOP apa yang sepatutnya dibuat diarahkan oleh kerajaan. Macam kita sediakan sanitizer, kita sediakan record and then also temperature kita check. And then masa mereka datang, kita buat sebelum masuk hotel, kita buat juga dekat front desk, dekat sebelum enter the hotel. Lepas tu kita akan juga bila mereka proceed ke reception, kita actually ask them to declare head. And then we start with the procedure of checking in. Kita akan bermula dengan daftar masuk di sini. Kita ada QR dengan kita akan mengambil suhu, akan memberi gas pakai hand sanitizer, akan membawa gas masuk ke dalam. Lepas tu akan adakan staff untuk menjarakkan sosial dengan staff. Setakat hari ini, kebanyakan hotel sudah pun menerima pelanggan. Namun begitu, difahamkan terdapat beberapa bahagian ditutup bagi mengawal aktiviti di dalam premis. Pihak pengurusan hotel juga sentiasa memastikan kebersihan premis di tahap terbaik bagi mengelak berlakunya perkara tidak diingini. Dan pastinya ramai pelancong tempatan dan luar negara merindui keenakan makanan dan minuman di Pulau Mutiara ini. Kami tinjau pula persediaan yang dilakukan pengusaha dan peniaga makanan selepas pembukaan semula operasi mereka. Kita saksikan. Menurut pengusaha restoran nasi kandar terkenal di Pulau Pinang, Ahmed Seni Pakir, selain memastikan keenakan makanan di tahap terbaik, pematuhan SOP seperti penjarakan sosial dan semakan suhu tetap dilaksanakan. All instruction and that have been following all this while for the 3 months that we have been following. We have to still follow the way we have been doing it, whereby social distancing, having temperature taken, and people who are queuing for food, they have to stand at least 1 meter apart from the other customer. Lebih menarik, ramai pelanggan memilih untuk membungkus makanan. Secara tidak langsung, ini menunjukkan kesedaran tinggi pelanggan hasil program PKP dan PKPB yang dilaksanakan. Baiklah, paparan itu mengakhiri sumbangan berita dari Pulau Mutiara. Selaras Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan dan Kebenaran Rentas Negeri yang dikuatkuasakan terus mematuhi SOP, jaga jarak sosial dan teruskan kawalan kendiri. Kembali semula bersama rakan setugas di Angkasa Puri. Silakan. Baik, terima kasih Rizauddin. Seramai 704 pendatang asing tanpa izin parti dan 125 tekong ditahan sejak 1 Mei lalu kerana memasuki sempadan negara secara haram dan turut ditahan 12 individu disyaki penyeludup serta 14 buah kapal. Tambah Datuk Seri Ismail Sabri, agensi penguatkuasaan juga berjaya mengusir 164 parti, 6 tekong serta 27 kapal yang cuba membolosi kawasan sempadan negara. PDRM juga membuat 49 sekatan jalan raya Ops Benteng di seluruh negara bagi memeriksa 40,969 kenderaan bagi mengekang kemasukan parti terutamanya di lorong-lorong tikus. Kerajaan akan mengambil tindakan tegas terhadap mana-mana pihak yang cuba memasuki
sempadan negara secara haram dan juga mereka yang bersekongkol dengan tekong yang membawa masuk parti ini. Walaupun PDRM telah menarik semula sekatan jalan raya rentas sempadan negeri bermula semalam, namun kawalan terutama di lorong tikus terus diperketatkan bagi mengekang kemasukan parti. Kementerian Pendidikan sedang menyediakan SOP untuk tadika swasta dan pusat tuition sebelum dibenarkan beroperasi. Menteri Kanan Keselamatan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata ia seiring dengan pengumuman pembukaan taska dan juga sekolah. Saya difahamkan bahawa Kementerian Pelajaran sedang menyediakan SOP dan saya difahamkan Kementerian Pendidikan, Menteri Pendidikan akan mengumumkan SOP dan bila boleh dibuka dan sebagainya. Kita tunggulah pengumuman daripada Menteri Pendidikan nanti. Terdahulu, kerajaan telah mengumumkan geran berjumlah RM5,000 bagi meringankan beban lebih 4,800 pengusaha taska yang berdaftar dengan Pusat Penyelidikan dan Perkembangan Kanak-Kanak Negara NCDRC. Satu akta baharu bagi menyelesaikan isu-isu berhubung COVID-19 akan diperkenal. Menteri Kanan Keselamatan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata perkara berkenaan akan dibentang pada persidangan Parlimen akan datang. Jadi insya-Allah akta tersebut akan dibentangkan insya-Allah di dalam Parlimen akan datang ni. Jadi jika kita dapat kelulusan dan selepas diwartakan, kita akan laksanakan akta tersebut. Isu-isu yang berkaitan ni, seperti yang disebut tadi, akan dapat kita selesaikan. Beliau mengulas isu penyedia perkhidmatan penganjuran majlis yang enggan memulangkan wang pendahuluan kepada pelanggan. Jelasnya semua majlis dibatalkan bukan kehendak pelanggan. Sebaliknya, mengikut Perintah Kawalan Pergerakan yang tidak membenarkan sebarang acara kerakyatan berlangsung. Justru kerajaan akan mengeluarkan satu akta bersesuaian yang dapat menyelesaikan isu berkaitan sepanjang tempoh PKP lebih 3 bulan. Sementara itu, 31 kementerian, jabatan dan agensi telah mengemukakan cadangan isu-isu untuk dimasukkan dalam penggubalan rang undang-undang RUU pelaksanaan langkah sementara bagi mengurangkan kesan COVID-19. RUU tersebut turut mengambil kira isu obligasi kontrak serta beban keuangan yang melibatkan syarikat dan juga individu. Menerusi kenyataan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Taqiyuddin Hassan, proses pengumpulan maklumat daripada semua pihak berkepentingan telah dimulakan selepas mesyuarat antara menteri-menteri dan pegawai-pegawai kanan kementerian dan jabatan pada 28 Mei lalu. Ia melibatkan libat urus dengan agensi pelaksana termasuk pemain industri, organisasi masyarakat dan NGO. Pelbagai platform telah disediakan bahagian hal ehwal undang-undang dan Jabatan Perdana Menteri bagi mengumpul maklumat daripada orang awam serta pihak CSO dan NGO. Setakat 5 Jun, 331 cadangan termasuk 35 cadangan bertulis telah diterima melalui pautan email yang disediakan. Sementara 64 cadangan lagi diterima melalui platform digital yang mempunyai pengguna berdaftar merangkumi pelbagai sektor industri. Maklumat diperoleh akan dianalisis dan seterusnya cadangan akan dikemukakan kepada Jabatan Peguam Negara bagi proses penggubalan sebelum dibawa ke sidang Parlimen Julai depan. 887 rakyat tempatan yang diarah kuarantin selepas pulang dari luar negara di sebuah hotel di Melaka kini menjalani kuarantin di rumah selaras arahan yang dikeluarkan Majlis Keselamatan Negara MKN. Esko Kesihatan dan Anti Dadah Negeri Rahmat Mariman berkata selain hotel, pusat kuarantin COVID-19 di Akademi Jabatan Pengangkutan Jalan Raya Jasin telah ditutup sejak 2 minggu lalu. Katanya hanya satu sahaja pusat kuarantin yang beroperasi iaitu di Pusat Kecemerlangan, Kejuruteraan dan Teknologi JKR Create di Alor Gajah yang kini menempatkan 36 warga negara. Jelas beliau, kerajaan negeri kini giat melakukan pembersihan di pusat-pusat kuarantin itu sebelum boleh digunakan semula.
Itu mesti kewajipan lah. Itu kewajipan SOP pematuhan kesihatan mestilah. Setiap bukan kata disanitasi selepas digunakan. Semasa digunakan pun dibuat sanitasi. Setiap hari. Oleh kita punya JPAM dan juga bomba. Setiap hari. Beliau ditemui selepas program pertemuan keluarga di Pusat Pemulihan Penagihan Narkotik PUSPEN Tiang 2 Aimolek yang diadakan dengan kerjasama Agensi Anti Dadah Kebangsaan. Kerajaan Johor akan melaksanakan program Insan Johor bagi membantu peniaga B40 dan M40 yang terjejas akibat COVID-19. 100 peniaga yang berdaftar dengan Suruhanjaya Syarikat Malaysia SSM disasar bakal menerima manfaat. Esko Pelaburan, Pembangunan Usahawan, Koperasi dan Sumber Manusia Negeri Muhammad Izhar Ahmad berkata melalui program itu bantuan peralatan diberi bagi membolehkan kumpulan sasar melaksanakan projek ekonomi dengan lebih aktif. 5 pakej bantuan ditawarkan iaitu pakej jahitan, otomotif, agro, gunting rambut lelaki serta makanan dan minuman. Bantuan merangkumi latihan dan kursus kemahiran bagi memberi pendedahan kemahiran asas seperti pemasaran dalam talian dan pengurusan keuangan. Permohonan boleh dibuat melalui pautan di Facebook Unit Strategik Modal Insan Johor bermula 11 Jun hingga 4 Julai. Sedikit berita sukan. Persatuan Bola Sepak Polis Diraja Malaysia PDRM kecewa apabila terdapat segelintir pihak terus mengaitkan pasukan itu dengan isu tunggakan gaji pemain bagi saingan Liga Malaysia Liga M musim ini. Setiausaha Kehormat Pasukan Zulkifli Yahya menafikan perkara itu dan menegaskan PDRM berjaya melunaskan tunggakan gaji pemain berjumlah 1.3 juta ringgit secara berperingkat pada April lalu. Kami tim kecil, kami dah selesai hutang kami. Saya ingin tegaskan sekali lagi, kami walaupun tim kami tim kecil, tetapi kami telah berjaya menyelesaikan hutang gaji pemain kami. Jangan lagi ungkit-ungkit gaji pasal hutang gaji pemain pilihan. Walaupun kami miskin, walaupun kami kecil, tapi kami telah berjaya menyelesaikan hutang semua pemain kami. Berjumlah 1.3 juta. Dengan kaedah 3 kali pembayaran iaitu 50%, 30% dan 20%. Jelasnya PDRM tidak menghadapi masalah pembayaran gaji pada Mei lalu. Sebuah portal bola sepak tempatan didakwa melapor dan mengaitkan PDRM masih terpalit isu tunggakan gaji pemain. Baiklah saudara, sekian berita wilayah. Kerjasama semua adalah penentu kejayaan pemutusan rantaian jangkitan COVID-19 dan muat turun MySejahtera untuk melaksanakan penilaian kesihatan kendiri serta mendapatkan maklumat mengenai perkembangan semasa pandemik tersebut. Dengan itu, Assalamualaikum dan salam hormat.